السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita berucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang Maha Pencipta, yang Maha menguasai sekalian alam, yang maha memberi kenikmatan, yang Maha sempurna, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Pada malam ini kita diberikan begitu banyak nikmat dan kurniaan, di antaranya nikmat masa, nikmat sihat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita serta badan kita untuk pergi ke suatu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu, yayasan ta'lim, dalam rangka dan tujuan untuk mempelajari tentang ilmu yang paling agung, ilmu yang mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak dimintai, tiada Tuhan yang berhak dimohoni, dimohonkan, tiada Tuhan yang berhak kita meminta kepadanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung pengajian kita, iaitu tauhid, berkaitan dengan bab yang ke berapa? 33 ya. Tawakal ya. Mana pun buku? Bab 3. Jap. Mana ni saya punya hilang ni? Tawakal kepada Allah ni kan? Bab 33. Okey. Muka surat 168. Ini punya ana 168. Bab yang ke-33. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah, iaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu tajuk yang begitu penting untuk kita pelajari, untuk kita kaji bersama, untuk kita renungkan. Sebab beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala meletakkan tajuk ini dengan tujuan yang sangat mulia, iaitu pertamanya tujuannya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, dalam segala keperluan, dalam segala hajat manusia. Kita tahu bahwasanya kita semua ni insan amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhajat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhajat kepada perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha dalam dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila kita menginginkan rezeki, menginginkan kesihatan, ataupun keperluan-keperluan yang lain, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk usaha, ataupun yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-kasab ataupun as-sabab. Kasab ni maksudnya mencari, berusaha, ataupun as-sa'yu, berusaha. As-sabab mencari sebab. Ya, as-sabab mencari sebab. Okey, selain daripada itu, selain kita berusaha untuk mendapati, memperoleh keperluan kita,
kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepadanya. Hanya bertawakal, menggantungkan diri, ya, menggantungkan harapan, niat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi bab kita pada malam ini ni merupakan bagian paling penting juga dalam tauhid, iaitu tawakal. Bahkan tawakal ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kunci untuk masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masih ingat lagi kan dulu pernah nak kongsikan satu hadis kan, bahwasanya ada 4 perkara kalau tak silap, ya. Sesiapa yang nak masuk syurga, kata baginda Nabi SAW, ya, umatku ni ada yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang pertama adalah siapa? Orang yang apa? Ya, orang yang tidak meminta diruqyah. Okey, yang kedua, hum la yastarqun wala apa? Yang kedua apa? Mereka yang tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, mereka tidak apa? Jangan-jangan ustaz juga lupa ni. Pelajar lupa, ustaz pun dah lupa. Okey, apa lagi di antaranya? Tidak minta diruqyah. Kemudian tidak iyafah, tidak minta diramal. Apa lagi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa maksud wa ala rabbihim yatawakkalun? Kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, sesiapa yang ingin masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, jangan minta diruqyah. Melainkan dia ada keperluan seperti terkena gangguan jin ataupun terkena sihir, tak ada masalah dia minta diruqyah, tetapi dengan cara ruqyah yang sunnah, ruqyah yang dianjurkan, bukan ruqyah bid'ah ataupun ruqyah yang bertentangan dengan sunnah ataupun dengan agama Islam. Okey. Wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah. Okey. Kalau kita nak berjaya di dunia dan akhirat, salah satu kuncinya adalah tawakal kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? InsyaAllah kita dah tahu tentang tawakal ni. Apa definisi secara lengkapnya tawakal tu apa? Apa tawakal? Ma makna tawakal? Berserah diri. Hanya itu saja. Selepas berserah diri apa lagi? Ya, 11 pula. Selepas kita berserah diri, lepas tu apa? Berdoa. Lepas berdoa? Usaha. Selepas usaha? Selepas usaha apa? Okey, tawakal, berdoa, usaha. Lepas tu? Berdoa lagi. Tawakal lagi. Berdoa lagi. Selepas tu kita tunggulah apa jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah tawakal and then berusaha, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal tunggu hasilnya. Tunggu macam mana jawapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Okey, jadi tawakal ni al-i'timad. Al-i'timad ni dia menggantungkan, menggantungkan al-i'timad, bergantung. Ini secara bahasa. Ya, secara bahasa ni tawakal ni bergantung. Contoh ni secara bahasa. Okey, seorang anak bergantung kepada ibu dan bapa. Ya. Dalam penghidupan dia, nak makan, nak minta duit, nak pergi berobat, nak pergi sekolah, dia bergantung kepada orang tua, kepada ibu bapa. Ini disebut dengan tawakal. Menjadikan wakil. Ya, bertawakal. Ini secara bahasa. Secara bahasa. Namun secara istilah, ya, yang mesti kita fahami ialah صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. Okay, sudah boleh ulangi? Ana kasih hadiah ya. Ana terus bagi ni. Handphone ana bagi. Iya. Ana ni sudah berjanji. Ini sudah bagian dari janji. Siapa yang boleh mengulangi?
Tak ada. Ha. Ana bagi ni sebab memang saya dah tahu tak akan ada yang nak jawab ni lah. Kena bagi. Kalau bahasa Melayu senang je. Tak mungkin bagi hadiah ni. Okey, tak ada masalah. Ha? Okey, baik. Sadqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Iaitu apa? Bergantungnya hati, ya, bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan perkara yang baik dan menolak sesuatu yang memudaratkan ataupun membahayakan. Ya. Bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah lah yang mendatangkan kebaikan-kebaikan dan yang dapat menolak perkara yang membahayakan ataupun mudarat. Sama ada berkaitan dengan perkara dunia ataupun akhirat. Nah, ini tawakal. Kita faham tentang istilah ni. Sadqu i'timadil qalbi. Jadi hati ni betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan kebaikan-kebaikan. Apa yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang mewujudkan, yang merealisasikan apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Itu adalah i'timad, tawakal. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, ya, dan jangan lupa wasiqatu. Wasiqatu, dan kita yakin bahwasanya Allah lah yang boleh melakukan semua itu. Itu dia. Jadi hati ini kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan hati kita bahwasanya segala sesuatu ni sama ada kebaikan, sama ada mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan, itu adalah Allah Azza wa Jal. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawakal. Jadi kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala meletakkan satu tajuk ni? Kerana ketika itu, ya, orang Arab sebahagian besar di daerah itu banyak yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka memohon hajat, ya, mereka tidak langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon kepada Allah melalui perantara lain, melalui wasilah lain, melalui wasilah yang lain. Seperti mereka mendatangi kubur-kubur ataupun meminta kepada kepada orang-orang mati ataupun pokok dan seterusnya. Nah, inilah kenapa beliau meletakkan satu tajuk yang sangat penting ni adalah tawakal. Supaya kita dalam menyerahkan urusan kita, kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itulah dia tawakal. Okey. Kata Al-Jurjani rahimahullahu taala, at-tawakkal huwa as-siqatu bima 'indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Ini bagus takrifan ni. Takrifan ni bagus. Kata Al-Jurjani, tawakkal as-siqatu bima 'indallah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya semua itu atas kehendak Allah. Sama ada Allah nak datangkan kebaikan ataupun nak tolak mudarat. Ini hanyalah Allah yang boleh melakukannya. Wal ya'su amma fi aidin nas. Ya'su ni apa perkataan ya'su? Ya'su ni macam putus asa. Tidak ada pengharapan, tidak mengharap. Ya'su ni tidak mengharap. Wal ya'su amma fi aidin nas, dan dia tidak mengharap kepada apa aidin nas? Kuasaan manusia. Dia tidak mengharapkan kuasaan manusia. Inilah tawakal. Betul-betul tawakal. Hanya mengharap kepada Allah, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah mengharap kepada kekuasaan manusia. Ini dia tawakal. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum daripada tawakal? Hukum dia wajib. Wajib. Ini bukan sunnah. Bukan mubah, tetapi wajib. Maksudnya sesiapa yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan dia bertawakal kepada selain Allah. Kalau dah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bermakna dia telah berbuat syirik. Menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan harapannya kepada sebab-sebab. Ini termasuk kesyirikan. Tengok dalam buku ni dia disebutkan. Pada ayat yang pertama, pada dalil yang pertama ni, firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Macam ada yang baca tadi ya. Sebetulnya saya nak mendengar sebetulnya. Kalau ada yang bacakan itu lagi bagus. Okay, wa 'alallahi fatawakkalu. Dekat sini wa 'alallah. Dan hanya kepada Allah. Tengok dekat sini susunan ayat dia wa 'alallahi. Allah diletakkan di hadapan. Allah ini diletakkan di hadapan. Wa 'alallahi. Dan hanya kepada Allah lah fatawakkalu, hendaklah kamu bertawakal. Tawakkalu di sini datang dalam bentuk fi'il amar, suruhan. Ini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia supaya mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Jangan kamu menggantungkan harapan kepada manusia, jangan kamu menggantungkan harapan kepada jin, jangan menggantungkan harapan kepada selain Allah, kepada Allah saja. Ilallahi wahdahu, 'alallahi wahdihi, 'alallahi wahdahu. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Apa maksud dalam ayat ini? Kenapa Allah di sini sebut in kuntum mu'minin? Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, siapakah orang yang betul-betul beriman ni? Bukan hanya melakukan rukun iman yang 6 tu, bukan hanya saya berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sebab kalau orang ditanya, kamu ini adalah orang yang beriman kan? Iya, betul, saya orang beriman. Apa buktinya? Sebab saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat dan qada dan sebagainya. Iya. Ini memang basic dalam beriman. Mesti ada. Tapi yang betul-betul beriman ni ada tambahan dia. Ada kat sini salah satunya adalah tawakal. In kuntum mu'minin ini maksudnya, jika kamu ni mau disebut sebagai orang-orang yang beriman, betul-betul orang yang beriman, sempurna imannya, kena ada tawakal. Maknanya kalau kamu masih ada tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, iman kamu tidak sempurna. Jadi maksudnya dalam ayat ini, syarat untuk menjadi orang yang beriman dengan sempurna adalah tawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkul, bertawakal. Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okey. Ayat yang kedua pula. Dalil yang kedua. Inilah kalau kita seronoknya belajar gunakan buku ni. Semua diberikan dalil-dalil dia. Kenapa kita disuruh tawakal kepada Allah? Apa hukum dia? Tawakal kepada Allah ni. Kalau kita dah tahu dalilnya. Okey. Al-Anfal ayat yang kedua. Sila siapa yang nak baca. Supaya nanti kalau saya baca tak ada macam suara. Okey, tafadhal. Siapa yang nak baca ni? Tuan Imam bolehlah. Kat sini ada ada imam-imam kat sini ni. Okey, masya-Allah. Kalau baca ayat ini kita hayati ayat dia, masya-Allah, tabarakar rahman. Sedap sekali ini. Apa lagi kalau dibaca dalam solat. Bergetar hatinya. Tengok dekat sini. Okeylah, saya baca jelah. Macam biasa. Memang mendengarkan ni lebih baik daripada menjelaskan, daripada membaca. Sebab kita nak dengar kan? Nak dengar dengan pembawaannya, dengan tadabburnya, nak dengar. Sebab kalau baca di antara orang ramai ni dia macam bukan tak fasih, sebetulnya dia fasih. Kalau baca seorang duduk dalam bilik, dia lagi fasih, lagi lancar. Sebab tak ada yang dengar. Tapi kalau belajar di halayak ramai macam ni, kadang dia macam nervous, takut salah panjang, takut ikhfa kurang, takut mad wajib mutasil kurang dan sebagainya. Jadi dia macam nervous. Okey, tak ada masalah. Tapi yang berani, alhamdulillah, bagus ya. Okey. Kejap, sorry. Allahu Akbar. Sorry. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Kat sini ada perkataan وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Okey. Sesungguhnya orang-orang yang beriman sempurna. Tengok dekat sini, iman sempurna. Jadi hanya bukan disebutkan tadi, bukan hanya berkata amantu billah, amantu bi rasulillah, amantu bi kitabillah, tak. Banyak tambahan-tambahan lagi, banyak perkara-perkara lain yang mesti dikerjakan jika ingin sempurna imannya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman sempurna itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Masya-Allah. Adalah mereka yang apabila disebut nama Allah. Disebut nama Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sampingnya, disebut di dekatnya. Wajilat qulubuhum, gemetarlah. Gemetar. Apa bahasa sini gemetar? Sama kan? Sama. Gemetarlah hati mereka. Kalau dia dah mendengar sebutan nama Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia gemetar hati mereka ni. Gemetar hati mereka menunjukkan bahawa mereka ni menghayati, betul-betul menghayati dan meresapi ayat yang dibaca. Betul-betul mendengarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia timbul khauf dan khusyuk. Timbul takut, timbul ketakutan, ketakwaan, timbul mahabbat, cinta. Cinta. Lepas tu wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Ini yang pertama ya, ciri-ciri orang yang beriman sempurna. Apabila dia mendengar ataupun disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya, gemetar, dia takut. Ya Allah, macam mana ni aku melakukan dosa sebenarnya. Saya tengok kawan saya, dia rajin ibadah, pergi ke masjid, dia sering berzikir. Masya Allah, macam mana aku ni? Dia rasa khauf. Itu dia. Dapat. Okey, itu yang pertama. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Apabila dibacakan tentang Al-Quran, ayat Al-Quran berkaitan dengan siksa neraka, berkaitan dengan dahsyatnya ancaman Allah, dahsyatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah, semakin mereka beriman. Kalau mendengarkan satu ayat tentang siksaan, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, dan takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Lepas tu disebutkan lagi, innal ladzina kafaru kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kulit mereka ni hancur mengelupas ketika disiksa di dalam neraka Jahannam, badalnakum juludan ghairaha liyadhuqul adab, maka kami gantikan kulit-kulit mereka ni dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab kami. Dia bergetar dalam hatinya, takut. Ya Allah, macam mana kalau yang disiksa dalam ayat ni aku? Dia semakin takut kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Allahumma inni dan seterusnya. Kemudian dia meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ana dulu tahun berapa ya, saya pernah tengok satu program Syekh Mas'ari, bukan Syekh Mas'ari Rasid. Dia program Syekh Fahad Al-Kandari. Syekh Fahad Al-Kandari pernah dengar tak? Dia seorang qari juga. Dia banyak buat program bagus dalam YouTube. Salah satunya Musafir Ma'al Quran. Boleh tengok nanti. Musafir Ma'al Quran. Perjalanan dengan Al-Quran. Dia coba pergi ke setiap negara tu menjumpai hafiz-hafiz. Dan salah satunya kalau tak silap dia pergi ke Mauritania. Apa dia? Mauritania. Yes, Mauritania. Bukan rasanya. Kulit hitam kan Mauritania ni? Kulit hitam. Dia pergi salah satu tempat penghafal Quran dan dia menjumpa bukan penghafal rasanya. Dia orang biasa. Dia orang buta.
Dia tidak mendengar. Ya Allah, aku ketika tengok YouTube ni, tengok video ni, Masya Allah, ana bercucuran air mata, menangis. Ternyata yang beliau jumpa ini adalah hafiz yang buta. Dia hafal Quran dan dia buta. La haula wala quwwata illa billah. Manakala kita ni yang memiliki mata yang sempurna ni, nak hafal surah Kahfi pun macam tak larat. Nak hafalkan surah Al-Balad pun, ya Allah, bukan tak berkesempatan, tapi karena kita sibuk, malas, tu dia. Baru kalau yang ada 3 ayat, 4 ayat, kul 3 kul, Masya Allah, hafiznya luar biasa, luar kepala kul huwallahu ahad. Dia tidak pernah absent, tidak pernah meninggalkan kul huwallahu ahad daripada solatnya, sebab dia cintakan kul huwallahu ahad. Tapi tak ada masalah lah, okey lah. No problem. Okey. Ada tengok tu dalam YouTube dia, Masya Allah, ketika Syekh Al-Kandari ni interview, bertanya kepada dia kenapa menghafal Quran, sejak bila dia menghafalkan Quran. Lepas tu las dia cakap dia cakap macam ni, kalau tak silap ana, seingat ana dia macam mana, aku ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan aku buta ni, ini merupakan nikmat yang sangat besar, sebab aku nanti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dengan tidak membawa dosa sedikit pun. Kata dia, ya Allah, ketika dia berucap macam ni, ana pun menangis. Ya Allah, macam mana dengan aku ni yang setiap hari melakukan dosa. Jadi ana ketika dia baca Al-Quran tu, Masya Allah, bergetar hati dengan bacaan dia. Takut, kagum, ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala ni ya, di antara untuk kita supaya iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, amal soleh kita bertambah, cuba tengok bacaan Quran yang macam tadi tu. Coba tengok nanti program Musafir Ma'al Quran tu, lepas tu apa lagi, program tentang mu'allaf. Masya Allah, tabarakar rahman. Menggetarkan jiwa memang. Ana pun kalau dulu ana kalau lagi free tu, ana tengok kisah-kisah orang mu'allaf tu. Tu bagus, kisah orang mu'allaf ni. Sebab kita banyak ibrah, banyak pelajaran yang boleh kita ambil daripada mereka, kisah-kisah mu'allaf ni. Sebab mereka ni, Masya Allah, kalau dah masuk Islam, cara merasakan, menikmati keindahan Islam tu lebih daripada kita. Ya betul, ya Allah, di antara mereka yang sebelumnya menggunjing, mencaci agama Islam, dia memusuhi orang Islam, lepas tu dia diberi hidayah oleh Allah. Lepas diberi hidayah, dia puasa Isnin Khamis, bahkan ada yang puasa setiap hari, meskipun tidak dianjurkan. Dari saking dia menikmati tentang ajaran keindahan Islam. Bahkan ada yang berkata, kenapa aku ni tidak diberi informasi daripada dahulu lagi tentang agama Islam yang seperti ini? Kenapa aku baru dapat Islam macam ni? Itu dia. Manakala kita ni yang, tapi kita okeylah, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam, fitrah sampai sekarang. Tapi kalau kita fikir-fikir, kalau kita bandingkanlah dengan Islam mereka yang mu'allaf ni, macam mana kita menjalankan Islam? Macam itu aja, kata orang sebelah. Biasa, macam biasa. Ritual, nothing special. Solat macam tu je, dia tidak terdebur, dia ketika berdoa tak pernah menangis, berdoa angkat tangan macam tu je. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma rabbayani saghira. Lepas tu terus cabut, hilang, berhembus. Padahal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini penuh keyakinan, tawakal, betul-betul tawakal. Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Kita hayati makna doa, apa yang kita mohon kepada Allah. Rabbi firli, Rabbi apa Rabbu? Kalau kita terdebur, Rabbu tu apa Rabbu? Tuhan yang menguasai kan, penguasa, pencipta, mengatur. Banyak lagi. Rabbi,
Wahai Tuanku, engkau adalah penguasa, engkau adalah pengatur alam. Engkau yang mencipta, engkau yang mentadbir siang malam. Ighfirli, ighfirli. Ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Itu kalau betul-betul dia berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni dia. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi dua dah disebutkan tadi, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar-getar. Ya, gemetar. Apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni yang ketiga. Mereka yang sempurna imannya ni hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala ni memiliki nama yang sangat bagus, yang sangat comel, Al-Wakilul Kafil. Pernah mendengar tak nama ini? Yang mendengar yang ikut kelas Asmaul Husna petang pukul 3 tu dia mungkin tahulah. 2.30, 2.30. Boleh join lah kelas ni. Ana bukan nak promote, cuma nak cerita tentang Al-Wakil dan Al-Kafil tu. Ada dalam buku tu. Yang tak ada masa bolehlah tengok dalam recording tu. Tapi kalau nak berkah, lebih berkah lagi, terus join kelas tu. Datang 2.30 petang. 2.30 petang ya. Tak lama pun, cuma 1 jam suku. Okey, tayyib. Wa ala rabbihim yatawakkal. Jadi al-wakil, al-kafil. Al-wakil ni apa? Coba kita perhatikan. Ada kaitan tentang tawakal dengan al-wakil. Sebab dua perkataan ni diambil daripada wakalah. Al-wakil. Apa maksud al-wakil? Wakil bahasa wakil is wakil kan? Naib kan? Dalam bahasa Melayu wakil. Al-wakil. Al-wakil. Lepas tu al-kafil. Al-kafil. Al-kafilu. Al-wakilul kafil. Okey. Coba. Soalan dia. Kenapa kita kadang-kala kalau nak buat sesuatu, kadang-kala kita wakilkan kepada seseorang? Kenapa kita wakilkan kepada seseorang? Karena seseorang tu mampu untuk melakukan yang itulah. Bahkan berbuat yang terbaik, yang lebih baik. Okey. Kita kalau menggantungkan segala urusan, kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Wakil. Sebab Al-Wakil itu sendiri maksudnya Al-Qayyim, yang sentiasa mengurusi makhluk. Mengurusi makhluk. Ya. Yang asalnya tak baik menjadi baik. Ya. Perkaranya dijadikan berjaya dalam segala urusan, dia diperbaiki. Itu al-wakil. Lepas tu al-kafil. Al-kafil ni adalah yang menjamin rezeki. Al-wakil yang mengurus segala sesuatu. Makanya ketika kita ada sesuatu keperluan, ada hajat, kita gantungkan kepada Allah. Sebab Allah tu adalah al-wakil. Dia mengurus segala sesuatu. Nak apa kita? Nak minta perbaikan ataupun kebaikan dalam rumah tangga, kita minta kepada Al-Wakil. Kita berusaha. Selepas berusaha, kita tawakal kepada Al-Wakil dengan Al-Kafil. Itu dia. Okey, baik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi inilah kalau kita nak sempurna imannya. Jangan hanya sekedar iman saja, tetapi mesti sempurna imannya. Okey, dia ada tafsiran dalam tafsir dalam tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil. Beliau sebut kat sini tafsiran ala rabbihim yatawakkalun. Ay yufawwiduna ilaihi umurahum. Yang bermaksud mereka serahkan semua urusan mereka kepada Allah. Jadi maksudnya mereka yang beriman sempurna ini menyerahkan semua urusan mereka, menggantungkan semua urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasiquna bihi, dan mereka percaya, meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah lah yang menguruskan perkara mereka.
Wala yarjuna ghairahu, dan mereka ni orang yang beriman sempurna ni tidak mengharap kepada selain Allah, tidak mengharap kepada manusia, tidak mengharap kepada jin, tidak mengharap kepada makhluk. Dia hanya mengharapkan kepada Allah. Aku berharap kepada Allah. Wala yakhafuna siwahu, dan mereka tidak takut kepada selain Allah, hanya dia takut kepada Allah saja. Ini tawakkal, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Tayyib. Okey, kita pergi kepada dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Tengok kat sini. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Sebab dalam Al-Quran, baginda Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak panggil baginda Nabi, dia panggil ya ayuhan Nabi. Dia tak panggil ya Muhammad, ya ayuhan Nabi ataupun Rasul, ya ayuhan Rasul. Itulah dia. Hasbukallah, hasbuk. Hasbuk ni apa? Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Hasbuk ni maknanya cukup. Ataupun yang mencukupi kamu. Ataupun hasbukallah, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Jadi maksudnya dekat sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia adalah sebagai pelindung bagi makhluknya, bagi manusia, terutama bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberikan perlindungan selain Allah Azza wa Jal. Makanya ketika kita meminta perlindungan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta kepada selain Allah. Baik. Yes, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada dekat sini ni. Nanti anak jelaskan insya-Allah taala. Yes, betul. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anak akan perincikan nanti sebentar lagi insya-Allah. Hasbuka wa man ittaba. Hasbuni dia mencukupi dari segi rezeki, mencukupi segala keperluan, mencukupi dari segi perlindungan, mencukupi dari segi pertolongan, mencukupi dari segala sesuatu. Jadi maksudnya kalau kita memang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin bahwasanya Allah ni lah yang akan mencukupi kita, memberikan pertolongan kita, memustajab doa kita, menjawab doa kita, menjawab permohonan kita. Makanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutkan nama Asmaul Husna. Salah satunya Al-Wakil ni. Ya Wakil, wahai Zat, wahai Allah yang mengurusi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Ya, sentiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau, melihat, menyaksikan dan menjawab, mendengar makhluknya. Wa man ittaba'aka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini bahwa baginda Nabi ini sudah terjamin. Dari segi perlindungan, pertolongan sudah dijamin sama ada di dunia dan di akhirat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling selamat. Di dunia pun diberikan perlindungan, keselamatan, apatah lagi nanti di yaumil qiyamah. Dan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan pertama kali di akhirat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga pertama kali. Ketika baginda Nabi masuk syurga pertama kali, malaikat bertanya, "Kamu siapa?" "Saya Muhammad." Kata baginda Nabi Muhammad. Apa malaikat? Aku ni ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak membuka pintu syurga ini melainkan untuk kamu duluan. Baru kalau kamu dah masuk syurga ni, baru yang lain boleh masuk syurga. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ittaba'aka minal mu'minin. Apa maksud wa man ittaba'aka minal mu'minin? Dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ittaba' ni mengikuti. Mengikuti perintah baginda Nabi SAW, mengikuti perintah Al-Quran, mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, tidak mengikuti arahan Nabi SAW, dia buat arahan sendiri, membuat petunjuk sendiri, dia tidak termasuk dalam ayat ini. Jadi nak minta perlindungan daripada Allah, meminta kecukupan daripada Allah, syarat dia mesti perbuatan dia sesuai dengan petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Kita persingkat sebab anda nak jelaskan hasbunallah wa ni'mal wakil ni. Okey, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini dalil yang keempat. Oh, tengok ni. Surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini janji Allah ni. Janji Allah bagi mereka yang bertawakal. Fadilat ataupun keutamaan orang yang bertawakal. Menggantungkan diri, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal, wa man dan sesiapa sahaja. Yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertawakal, menyerahkan urusannya. Selepas dia berusaha, dia serahkan urusannya kepada Allah dan dia yakin bahwasanya Allah lah yang akan menguruskan apa yang dia minta. Fahuwa hasbuhu, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Fahuwa hasbuh. Kalau kita jumpa dengan perkataan hasbu, ya, hasbuka ke hasbuhu? Kalau hasbuhu ni maksudnya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kalau hasbuka, keperluanmu. Hasbuka yang mencukupimu. Hasbuhu yang mencukupinya. Ini apa tuan-tuan? Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni tawakal ni dia adalah sebagai bagian daripada tauhid. Kalau kita serahkan semua urusan kepada Allah Azza wa Jal dan kita tidak pernah menyerahkan urusan kita kepada selain Allah, maka Allah janjinya dekat sini hasbuhu. Allah mencukupkan keperluannya. Okey. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Okey, boleh tengok dalam hadis Imam At-Tirmidzi. Ni kalau kita bergantung menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Jika kamu semua ni yang hidup di dunia ni beriman Islam, tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, engkau menyerahkan segala urusan, betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La razaqakum kama yarzuqut tayr, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kamu seperti mana Allah memberikan rezeki kepada burung. Masya Allah, tabarakar rahman. Ini apa maksudnya? Maksudnya tawakal ini adalah kunci rezeki. Sesiapa yang nak rezeki, dimurahkan rezekinya, maka dia mesti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kuncinya, tawakal ini tidak menafikan asbab, tidak menafikan usaha. Maksudnya macam ni. Tawakal dengan usaha sama-sama sejalan. Tawakal ada, usaha tak usaha ada. Jangan hanya tawakal, usaha tak ada. Tak apalah, saya ni apa contohnya? Tawakal je lah. Tak ada usaha sama sekali. Saya ni nak, saya tak ada pakaian, saya nak pakaian. Tak apa, saya tawakal kepada Allah. Mungkin Allah akan bagi nanti pakaian. Contohlah. Allah tak akan bagi. Sebab dia meniadakan ataupun menafikan usaha. Usaha dengan tawakal ni kena sama-sama sejalan. Ya, kalau kita nak kaya, macam mana kuncinya? Berusaha, bekerja, bisnes, berniaga. Lepas tu segala usahanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni, burung ya, Masya Allah, tabarakar rahman. Burung ni merupakan, ini salah satu contoh ya, salah satu haiwan yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ni burung. Salah satu lah, bukan paling bertawakal. Salah satu makhluk yang bernama haiwan ni, yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah burung. Dan burung ni banyak jenisnya. Ada ayam, termasuk burung lah. Burung dulu lah, meskipun tidak terbang di ni. Okey, burung, ayam dan sebagainya. Okey. Burung ni tuan-tuan, dia tak ada simpanan, kan? Tak ada simpanan untuk dimakan. Beza dengan manusia. Manusia kan ada simpanan kan? Apa yang mau dimakan besok? Ada kulkas. Ada peti sejuk. Semuanya lengkap.
Oh, durian, apa daging, ayam, semua tersusun dengan rapi. Masya Allah. Mungkin cukup 1 bulan lah. Cukup 1 bulan dan ataupun 2 bulan dan sebagainya. Bahkan kalau belum cukup lagi peti sejuk, ada lagi apa? Freezer. Letak dalam freezer. Masya Allah, tabarakar rahman. Persiapannya begitu sempurna. Tengok burung. Burung ni untuk dimakan besok, dia kena cari besok. Untuk dimakan nanti, kena cari nanti. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak takut untuk berusaha. Bahkan dia terbang mungkin dalam perjalanan 1 kilometer, mungkin dia terbang. Cari makan. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk anak-anaknya. Untuk apa? Ya, untuk anak-anaknya lah. Dia amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melupakan usaha. Tidak risau. Tengok ayam. Anda selalu bagi contoh. Masya Allah. Burung, ayam ni berapa kali dia mempunyai anak? Berkali-kali. Kita tengok sebab kita nak katakan dengan hadis ni. Ada fadilah dia nanti. Okey, manusia ni mungkin melahirkan paling banyak 10 kali lah. Itu pun dulu. Orang Melayu dulu. Orang-orang Nusantara dulu kalau buat zuriat, buat anak, banyak-banyak dulu. Sampai 9 ataupun 7 ataupun 10. Sekarang mungkin 3, 4. 3 lah. Kenapa dia buat 3? Ini Ustaz, keperluan semakin banyak, semakin meningkat. Apa? Kita ni sebagai umat baginda Nabi dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Sebab nanti di yaumil qiyamah, baginda Nabi akan berbangga-bangga dengan kita yang beriman ni. Disuruh buat banyak. Jangan takut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut program apa? 2 cukup, 3 apa? 1. Allah 1. Masya Allah. Tengok. Coba kita dulu, buat refleksi dulu. Ayam tu kalau dia bertelur, kadang dia bertelur 12. Kan? Itik ke apa, angsa ke. Kalau dia bertelur 12, lepas bertelur dia apa? Mengeram kan? Lepas tu dia menetas keluar. Lepas menetas ni, mereka semua ni jalan cari makan masing-masing. As-sa'yu, al-kasab, cari kasab. Dia tak takut. Mereka hidup sendiri-sendiri. Lepas tu kalau dah besar, ayam tu telur lagi, 12 lagi. Ya Allah, dia tidak berhenti, tidak henti-hentinya ayam ni selalu buat anak. Apa maksudnya? Mereka tidak pernah takut dengan kekurangan rezeki. Mereka adalah makhluk. Tengok ni. Mereka ni adalah makhluk yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab al-wakil al-kafil ni bukan hanya untuk manusia. Allah menjamin rezeki ni kepada seluruh makhluknya. Kenapa kita takut? Kenapa kita tak kalah dengan ilmu ayam? Jangan pernah kalah dengan itu. Maksudnya apa? Kita usaha tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Nabi? Taudu khimasan. Burung ni, dia pergi dalam keadaan lapar. Cari makan, pergi ke hutan, pergi sana sini, terbang. Kadang di jalan dia gaduh dengan kawan dia. Berebut makanan. Tapi jangan kita tiru yang ni lah. Wataruhu bitanan. Mereka ni balik pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Alhamdulillah. Allah bagi mereka rezeki. Tidak pernah khawatir terhadap rezeki Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, yadkhulul jannata aqwamun afidatukum ka afidatit tayr. Apa maksudnya? Maksudnya yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga suatu kaum. Kaum yang macam mana? Afidatuhum, hati-hati mereka mislu afidatit tayr, seperti hati burung. Macam mana maksudnya hati burung? Burung ni macam yang tadi yang disebutkan. Dia tidak takut usaha. Dia sentiasa bertawakal kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia rezeki. Afidatuhum mislu afidatit tayr. Lepas tu sebagian salaf berkata, tawakkal tusak ilaikal arzaq bila ta'abin wala takalluf. Bertawakkallah kepada Allah, nescaya rezeki akan datang kepadamu tanpa keletihan dan tanpa kepayahan. Tapi kuncinya tadi itulah, usaha.
Jangan tak sampai usaha, hanya tawakal, dia duduk, diam. Oh, saya nak mengamalkan tawakal ni. Tawakal tauhid ni. Saya akan sentiasa bertawakal kepada Allah. Saya tak perlu pergi ke sana untuk berusaha. Saya tawakal saja. Mana mungkin? Tak mungkin. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak turunkan emas dari langit secara langsung. Kena ada usaha. Kalau tak usaha, memang tak ada. Okay, tayyib. Nah, sekarang kita teruskan kepada dalil yang seterusnya. Al-Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, hasbuna. Ni tengok ni. Doa ni doa yang dibaca oleh siapa? Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke api. Yang beliau baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni dia disebutkan dalam hadis ni, hadis Imam Bukhari ya. Ani lupa hadis dia yang keberapa. Coba anda cek ya. Ini hadis dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Okey, dia disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari 4563. 4563. Ibnu Abbas mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam. Doa ini, zikir ini dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ketika beliau dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika beliau dilemparkan, dijatuhkan ke dalam api neraka. Apa maksudnya dekat sini? Sorry. Ke dalam api. Kenapa ke dalam api neraka pula? Hasbunallah ni'mal wakil. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Tayyib. Mungkin anda tegur ya, takut ada kesilapan macam tadi, nanti takut menyesatkan orang ramai pula. Takkan Nabi Ibrahim pernah masuk neraka? Takut ada orang cakap macam tu. Sebab dia mendengarkannya. Alhamdulillah. Terima kasih atas tegurannya. Sebab kadang kalau dah baca hadis macam ni terlalu sedap, terlalu apa ni? Terlalu asyik. Aduh. Dia nak cakap api neraka pula. Macam disebutkan dalam hadis, ada seorang kehilangan kan? Ada seorang kehilangan kendaraan dia. Dululah. Ada kehilangan, kalau tak salah kehilangan unta apa ke? Ya. Lepas tu tiba-tiba beberapa ya, macam itulah. Tiba-tiba dia menemukan unta yang hilang. Dari saking happynya, asiknya, seronoknya, dia berkata, "Anta abdi wa ana rabbuk." Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia pun dari saking gembiranya, dari saking asik. Lebih kurang macam mana tadi itulah. Allahu Akbar, api neraka. Iya, tapi itulah jangan jangan diulang-ulang macam tu, takut nanti ada kekeliruan lah. Tayyib. Jadi kenapa di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna ni yang mencukupi aku. Apa maksud hasbuna dekat sini? Coba kita tengok, kita reflect tentang makna ni. Sebab doa ni sangat dianjurkan. Doa ni berasal daripada Al-Quran. Boleh kita baca. Apabila kita ingin meminta perlindungan kepada Allah dari apa sahaja yang membahayakan, boleh kita baca doa ni. Jadi apa maksudnya hasbunallahu wa ni'mal wakil? Hasbuna itu maksudnya Allahu kafina. Allahu kafina, Allah yang mencukupi kita. Yang memberikan kecukupan kepada kita. Yang memberikan perlindungan kepada kita. Yang memberikan pertolongan kepada kita. Itulah disebut hasbuna. Hasbuna. Okey. Manakala ni'mal wakil, apa maksud ni'mal wakil? Apa terjemahan kat sini? Sebaik-baik pelindung. Al-wakil ni nama Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal ni maksudnya sebaik-baik. Al-wakil pelindung. Okey, dekat sini disebutkan wa amma makna ni'mal wakil. Adapun makna ni'mal wakil ay amdahu man huwa qayyimun ala umurina. Ay amdahu, aku memuji zat
yang sentiasa mengurusi urusan kita. Ini ni'mal wakil. Jadi maksudnya kalau kita baca doa ni, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah lah sebaik-baik pelindung. Tidak ada yang memberikan perlindungan dengan sempurna, dengan baik, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dijaga setiap hari, setiap detik kita dijaga. Dijaga daripada bahaya, kita diberikan rasa aman, kita diberikan keselamatan. Itu tidak lain melainkan pertolongan daripada Al-Wakil. Wa qa'imun ala masalihina, dan yang memperbaiki urusan kita, wa kafilun bina, dan yang menjamin rezeki kita. Ini maksudnya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adakah ada fadilat untuk baca ni? Memang ada. Memang ada. Fadilat dia memang dah disebutkan dalam ayat ni. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api tu, terus dia baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maksudnya baginda Nabi Ibrahim AS meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iya, kata Nabi Ibrahim, yang boleh memberikan aku perlindungan ni, yang dapat memberikan aku pertolongan ni hanyalah Allah. Kenapa? Li'annahu ni'mal wakil. Sebab Allah ni sebaik-baik pelindung. Ni'mal wakil. Ni baca. Apabila kita terdapat kesusahan, terdapat kesedihan, ada masalah, perbanyakkan baca ni. Kenapa? Kita ni apa ni? Kita nak minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dekat sini disebutkan dalam hadis yang dhaif lah. Memang hadis ini dhaif. cuma makna dia sahih. Makna dia sahih. Mana tadi ya? Ini dia disebutkan. Kat sini kata baginda Nabi, tapi hadis ini dhaif ya, cuma maknanya sahih lah. Ya. Fa idza ghalabaka amrun fakul hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis yang ke-3627. Jika kamu terdapat urusan yang menyusahkanlah. Jika kamu terkena suatu kesedihan, kesusahan, fakul hasbiyallah, maka katakan hasbiyallah. Apa maksud hasbi Allah? Yang mencukupi aku, yang melindungi aku. Wa ni'mal, Allah adalah Allah. Dan dia sebaik-baik pelindung. Memanglah sesuai dengan ayat tadi. Kenapa Nabi Ibrahim sebut doa ni? Sebab dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Tengok ni dalam ini hadisnya, hadis dahsyat ni. Ini hadis sahih, hadis hasan dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-2431. Tengok ni. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ni pernah satu hari dia bersabda. Kata baginda Nabi, kaifa an'am, macam mana aku ni hidup selesa, kata baginda Nabi. Macam mana aku ni berselesa? Macam mana aku ni merasakan semua kenikmatan di dunia. Maksudnya bagi Nabi tak tenang. Bukan tak tenang dalam urusan akhirat. Dia tak tenang kalau maksudnya dalam hati dia sentiasa ada rasa khauf, takut, ada rasa raja, mengharap, kemudian ada rasa takut dalam diri baginda Nabi. Sehingga beliau tidak berfoya-foya, tidak bermewah-mewah. Baginda Nabi ni kalau dia tidur di atas tikar je yang terbuat daripada pelepah kurma. Kita tidur di mana? Di atas tilam yang sangat lembut. Halus. Lagi ada aircon, Masya Allah, tidur sambil mendengkur. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tengok pemimpin kita ni. Kaifa ana, macam mana aku ni berselesa? Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna. Manakala peniup sangkakala sudah bersiap-siap meletakkan sangkakala di mulutnya. Tengok, sangkakala ni diletakkan di mulut malaikat untuk ditiup. Wastama al-idhna, dan peniup sangkakala ni, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala ni, istama al-idhna, sedang menunggu perintah, izin. Bilakah dia diperintah untuk meniup sangkakala?
Mata yu'maru bin nafi fayanfuhu. Bilakah dia diperintahkan untuk meniup sangkakala tersebut, dia hanya meniupnya. Jadi sekarang ni malaikat tukang tiup ni dia sedang berdiri siap-siap. Dah ada di mulut dah. Macam ni. Tapi kita masih berselesa lagi ya. Masih tertawa, mati ketawa, ketiwi, terbahak-bahak, pergi ke sana kemari bersantai kan. Yang sepatutnya dia berzikir, solat sunnah, dia bersantai, relax, sembang, borak-borak, minum kopi, minum teh tarik sehingga lupa dengan ibadahnya dan seterusnya. Masya Allah. Padahal tengok ni, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala lagi berdiri dan dia meletakkan sangkakala tu di mulut macam ni. Lepas tu sahabat mendengar ni. Ya, macam mana baginda Nabi sudah merasakan macam tu. Dia tak dapat selesa, dia tak bersenang-senang. Fa ka'anna dhalika saqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita mendengar tadi macam susah kan? Macam mana nasib kita nanti ya kalau sudah ditiupkan sangkakala? Pun sahabat mendengar cuma macam tu, susah juga. Jadi dekat sini disebutkan seakan-akan perkataan Nabi ni membuat sahabat ni berat, susah. Faqala lakum, maka apa kata baginda Nabi? Qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Jangan risau. Banyak menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Jangan lupa ada tambahan dekat situ. 'Ala Allahi tawakkalna. Jadi maksudnya dalam hadis ini, kalau kita mendapati satu musibah, kesedihan, kegundahan, kita susah perkara dunia dan akhirat, banyakkan kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika kita membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita berdoa kepada Allah. Bahwasanya kita meminta pertolongan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, sebab Allah lah sebaik-baik pelindung. Banyakkan baca ni. Dulu ketika ana sekolah dekat mana lupa, ada seorang kawan ana bercerita lah. Sebab ana ada satu ada masalah waktu tu. Sahabat ana ni dari Aceh. Jadi ana bercerita, kongsi tentang ni kesedihan ana, kegundahan ana, kenapa ana macam ni. Lepas tu dia sebut, akhi, banyaklah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Lepas tu anda terus baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada anda. Jadi doa ni boleh kita baca semasa kita dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah dan seterusnya. Okey, ini zikir ya, zikir boleh kita baca. Sangat dianjurkan ni. Kata baginda Nabi, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkal. Bahkan kat sini ya, walidzalika bawwaba an-Nasa'i ala hadha du'a biqali ma yaqulu idza khafa qauman. Untuk itu Imam An-Nasa'i ketika menulis doa ni dalam hadisnya, beliau meletakkan satu bab ma yaqulu idza khafa qauman, iaitu doa yang dibaca apabila dia takut kepada suatu kaum. Takut menghadapi suatu kaum karena kaum itu zalim, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nak masuk hutan. Kita jalan-jalan kempen dekat hutan karena takut binatang buas, kita minta perlindungan kepada Allah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Takut penguasa, intinya kita takut kepada siapa lah, baca doa ni. Contoh, suami datang lewat ke rumah, dia takut isteri takut dimarahin, takut nak marah. Ini contoh, ni anak bagi contoh je. Sebab hadis ni umum. Ya, sihir pun sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi sebelum melangkah ke pintu, siaplah baca doa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Contoh. Ini bukan anak serius, anak cuma gurau sahaja. Tapi boleh juga diamalkan. Sebab kita nak minta perlindungan. Takut tidak aman dekat dalam rumah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah. Kadang-kala ni jangan cerita lain dulu. Sampai ke mana-mana nanti ni. Okey, apa yang nak kongsikan? Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi ya.
Di antaranya beberapa perkara yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Di antaranya ketika kita tidur. Ketika kita tidur ni, kita diperintahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab baginda Nabi kat sini bersabda, "Idza ataita madja'aka." Ketika kamu ingin tidur, sudah mendatangi tempat tidur, fatawadda, maka ambillah wudu. Jadi sebelum tidur tu kena wudu dulu. Seperti mana kamu berwudu mau solat. Summa taji ala syaqikal aiman. Kemudian kamu tidur mengiring pada kanan kan? Summa qul, kemudian kamu membaca doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaka, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepada kamu, kepada engkau. Ini maksudnya kita tawakal, serahkan raga kita, ruh kita. Sebab kita tidak tahu sama ada kita keesokan hari boleh bangun lagi ataupun terus mati. Sebab tidur-tidur itu adalah mati yang pertama. Kan? Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepada engkau. Ini tawakal. Aku serahkan urusanku ni kepada engkau ya Allah. Sama ada engkau menghidupkan aku, Masya Allah, sama ada engkau menghidupkan aku ataupun engkau mencabut ruhku ataupun nyawaku. Iya, syukur. Tunggu kejap. Tinggal 8 minit. Wa alja'tu dhahri ilaika. Boleh baca ni lah. Dan seterusnya. Okey, di antaranya lagi yang dianjurkan kita untuk bertawakal, memang dianjurkan dalam segala urusan, dalam segala perkara. Cuman yang ditekankan ni memang ada beberapa perkara yang sangat ditekankan untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi ketika kita mendapati musibah, bencana, bala bencana. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan memberikan musibah, bencana kepada kita, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang sudah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi maksudnya di antara kita ni mesti akan mendapatkan cobaan lah. Akan mendapatkan musibah. Sebab memang dah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Huwa maulana, dia adalah pelindung kami. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Okey, lepas tu disebutkan dalam Sahihain, apabila seseorang dalam keadaan gundah, susah, banyaklah membaca la ilaha illallahul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Okey, di antaranya lagi, ketika ada kesusahan, dia baca doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila ala nafsi tarfata ain. Itu banyak baca tu. Sebab kat sini, Allahumma rahmatika arju, ya Allah, aku sangat mengharapkan rahmatmu. Fala takilni, maka jangan engkau biarkan urusan itu kepada diriku, tarfata ainin, meskipun sekelip mata. Maksudnya apa? Kita amat menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai urusan kita tu diberikan ataupun dibiarkan kepada kita. Sebab kita ada kelemahan, tak ada kuasa untuk mengatasi perkara. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Di antaranya lagi, kita dianjurkan untuk tawakal apabila keluar daripada rumah. Kan? Doanya, bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut namamu, aku bertawakal. Aku ufawwid, serahkan segala urusanku. Tawakkaltu 'ala Allah. Sesiapa yang baca ni, semasa dia keluar rumah, maka dia akan hudita, dia diberikan petunjuk, kufita, dia dijaga, wawuqita, kemudian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, di antaranya lagi. Okey, dah itu saja mungkin ada soalan sebelum kita sebelum kita tutup. Ada soalan tak? Okey, baik. Jadi kesimpulannya, nak buat kesimpulan daripada ni, ada dah semua ni kan? Ada kandungan bab ni. Kita habiskan dulu. Kat sini ni kandungan bab ini, tawakal termasuk kewajiban. Memang wajib kita tawakal kepada Allah. Tawakal termasuk syarat-syarat iman.
Kita nak iman kita sempurna, mesti tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tafsiran ayat dalam surah Al-Anfal. Sudah dijelaskan tadi. Yang keempat, tafsiran ayat dalam surah Al-Anfal. Tafsiran ayat dalam surah At-Talaq. Lepas tu yang keenam, kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil mempunyai kedudukan yang sangat penting kerana telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW ketika dalam situasi yang sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan bayangkan dia dilemparkan ke dalam api. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kalau bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim dah jadi debu dah, hangus. Tu dia. Baik, insya-Allah taala kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan, iaitu bab yang ke-34, iaitu tentang merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmatnya. Hada wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hada astaghfirullahal azim li wa lakum. Fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.